Alhamdulillah, syukur kerana masih lagi memilih kita semua untuk berada dalam majlis dakwah kitab Hati Tempat Pandangan Allah. Untuk kita teruskan dengan sesi yang ke-7 dan yang terakhir. Sekejap saja masa berlalu kan, di mana selepas ini kita akan ada majlis penutup dan sesi soal jawab serta penyampaian hadiah dan juga acara gambar dan akhiri dengan sesi minum petang. Jadi tanpa menyangkan masa, majlis dengan segala hormat yang menjemput dan persilakan Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri Haji Romli untuk menyambung syarah kitab Hati Tempat Pandangan Allah. Fadhil tafadhal mashkura. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-8, berjalan kita kepada dia, berlari dia kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya engkau kadihun ila rabbik, berpenat lelah menjalankan kehidupan ila rabbik, kepada Tuhanmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Famulaqih, pasti kamu akan menemuinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Kehidupan kita ialah ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada kita bangun daripada tidur sampai kita kembali tidur balik, maka laluan kehidupan dari bangkit tidur sampai tidur balik ialah satu perjalanan kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ni dia berselang-seli, susah senang, seronok dan tak seronok, susah dan senang silih berganti, gembira dan duka cita silih berganti. Pada saat kita suka, kita bersyukur. Saat kita susah hati, kita sabar. Maka jadikanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, situasi silih berganti ini sebagai ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang senang pun susah. Lebih-lebih lagi susah itu memang susah dah. Sebagai contoh, orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan, orang yang mengusahakan sesebuah perniagaan, susah. Sekalipun kita nampak dia senang, sebenarnya dia sangat susah. Yang pertama, nak meneruskan legasi perniagaan. Yang kedua, nak mempertahankan perniagaan. Siang, malam, pagi, petang, otak berjalan macam mana nak majukan perniagaan. Nampak senang, sebenarnya susah. Orang yang susah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nampak dia susah tapi tak semesti dia susah. Mungkin hati dia senang. Dalam apa situasi yang ditempuh dalam hidup ni disebut dengan kadihun, berpenat lelah. Sebab sunnatullah atas muka dunia memang susah. Dunia ni memang ini fitrah hidup di atas muka dunia. Nak makan pun kena cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza di akhirat nanti. Nak makan tak perlu cari, dia main sendiri. Dunia ni semua kena berpenat lelah. Tapi kalau kita menjadikan dunia ni, iaitu berpenat lelah atas muka dunia ni, sebagai sesuatu yang kita nak jadikan dia sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita akan dapat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan dapat Allah. Maksudnya proses-proses yang kita lalui tadi, bagi betul elok ya, bagi kena cara aja, iaitu melalui hati kita. Bila senang, syukur. Bila susah, sabar. Bila sihat, syukur. Bila sakit, sabar. Jadi semua tu balik pada hati juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi disitulah terletak pandangan Allah kepada hamba-hamba dia hidup di atas muka dunia ni. Jadi kalau kita menjadikan syukur dan sabar elemen yang terpenting hidup kita semua atas muka dunia, famulaqi, pasti kita akan dapat Allah di dalam
kedua-dua situasi ini. Ada orang yang kaya, dia syukur. Ada orang yang miskin, dia sabar. Kedua-dua akan masuk syurga. Kedua-dua akan jumpa Tuhan. Kedua-dua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat Allah Subhanahu wa taala di dunia ni. Pasti dia akan bertemu dengan tujuan daripada hidup di atas muka dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah proses menyucikan hati. Syukur, sabar. Maka beruntunglah orang yang telah berada dalam keadaan situasi terbaik dalam dua situasi ini, iaitu dalam situasi syukur ataupun dalam situasi sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang telah mengotorkan jiwanya. Tuhan bagi dia senang, dia tak syukur, berarti dia sedang mengotorkan jiwanya. Orang yang Tuhan bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia susah, dia tak sabar, berarti dia juga yang orang yang sedang mengotorkan jiwa. Maka sebab itu Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian, kata Allah. Allah bersumpah, illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali sesiapa yang beriman dan beramal amal yang soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mailah kita mengeluarkan diri kita daripada kerugian yang Allah sebut ni. Manusia semua rugi dalam menjalani kehidupan tamu ke dunia, semua rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. Beriman dan beramal amal yang soleh ialah tujuan daripada kita hidup di atas muka dunia ni. Selepas kita beriman dan beramal amal yang soleh, di sana ada lagi satu yang penting dalam menyelamatkan kita hidup atas muka dunia, iaitu proses yang kita jalani sesama kita. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kita sama-sama beriman, kita sama-sama beramal amal yang soleh. Dalam tu yang sama, dalam beriman dan beramal amal yang soleh ni, ada saat kita tergelincir, ada saat kita terkurang, sebab kita manusia yang tidak sempurna. Jadi maka sahabat yang melihat kawan dia yang tergelincir mesti menyelamatkan kawan dia daripada tergelincir dengan wa tawasaw bil haqq, pesan dengan kebenaran. Maknanya peringatkan balik kebenaran kita, peringatkan balik kebenaran yang kita jalani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa pun melihat terlencong kawan dia, wajib membetulkan kawan dia. Melihat orang lain tersilap arah, wajib betulkan kawan yang tersilap arah dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu pula orang lain tengok kita, sama juga. Dan dalam menjalani kehidupan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan mudah nak jadikan diri kita sebagai seorang hamba Allah.
Kena sabar. Sebab tu pesan guru saya, sabar jadi hamba Allah. Sabar nak jadi hamba Allah. Bukan dia mudah nak patuh pada Allah. Ada yang Tuhan suruh berat, kita rasakan, sabar buat. Ada yang Tuhan larang, Tuhan suruh kita tinggal, sabar tinggalkan. Jadi sebab itu, orang yang selamat ialah orang yang kawan dia jadi penasihat dia. Dan dalam masyarakat kita, kalau masih ada orang yang suka nasihat kita, begitu Tuhan nak kita selamat dan jadi orang yang baik. Tapi dalam hidup tak ada dah orang nasihat kita. Kita buat apa yang kita nak buat, jahat, lara, kemungkaran, siapa pun tak tegur. Berarti kita bahkan kecundang di akhir perjalanan. Tapi kalau masih ada orang nak tegur kita, syukur. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kadang-kadang tak ada orang tegur kita, kalau Allah sayang, Allah sendiri tegur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau ada orang yang nasihat kita, kena terima kasih. Dalam masyarakat kita, di taman ke, di kampung ke, di pejabat ke, di sekolah ke, kalau ada jenis orang yang suka tegur orang, ucapkan terima kasih. Sebab masyarakat tu masih Allah hendak lagi kebaikan. Tapi dalam masyarakat dah tak ada dah. Semua orang dah jahat semua dah. Tak ada orang yang nak nasihat siapa-siapa. Bahkan pakai kata, jaga anak sendiri-sendiri, jaga diri sendiri-sendiri, jaga rumah sendiri-sendiri. Berarti masyarakat itu akan rosak. Masyarakat itu akan musnah. Sebab itu di sana para ulama sebut, la khaira fi qaumin laisu minan nasihin, wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Kata ulama, tidak ada kebaikan dalam sesuatu kaum kalau mereka bukan jenis orang yang suka nasihat orang. Dan kata ulama, dan tidak ada kebaikan dalam sesuatu kaum kalau mereka tidak suka kepada orang yang menasihati mereka. Jadi subhanallah, inilah kandungan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Masyarakat kalau ada macam tu, berarti masyarakat ni masyarakat yang selamat daripada kerugian. Kalau tak ada dah ni, berarti masyarakat tu akan rosak, binasa, dan tak ada kebaikan lah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semua ni tidak akan berlaku melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita ni kena teringat seperti mana terkandung dalam muka surat 48 tu, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa dia makna la hawla wa la quwwata illa billah? La hawla, tidak ada cara, tidak ada helah bagaimana untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Tuhan tak bagi cara, Tuhan tak bagi jalan untuk meninggalkan maksiat, tak mungkin dapat meninggalkan maksiat. Begitu juga kalau Tuhan tak bagi kekuatan untuk melakukan taat, tak mungkin kita dapat melakukan taat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi di sana kadang-kadang kita mendapat pertolongan Allah melalui orang-orang pilihan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah sebut, seperti Nabi sebut dalam satu hadis dalam Qasas 50, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tuhan dia ada orang-orang dia, law aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, lulus. Inilah kepentingan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kewujudan malis ilmu.
Sebab setiap kali berhimpun 40 orang yang beriman, pasti ada satu orang yang macam ni. Kalau dia berdoa, makbul. Kalau dia tak berdoa, dia hanya aminkan, doa tu makbul. Sama ada dia berdoa sendiri ataupun orang berdoa, dia amin, makbul. Sebab wujud orang macam ni memberi faedah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, kita amal yang tak banyak. Orang yang macam ni mungkin mereka sembahyang macam kita juga. Kita sembahyang duha 2 rakaat, dia pun solat duha 2 rakaat. Tapi sama hanya pada kuantiti, tak sama pada nilai. Tak sama pada kuantiti. Kualiti, segi kuantiti sama, segi kualiti tak sama. Kita dapat 1, dia dapat 70, dia dapat 700, dia dapat 7,000. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi pendapatan hak banyak tu cover kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang macam ni ialah orang lain dapat manfaat daripada dia. Orang dapat manfaat daripada orang yang macam ni. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah yang kita maksudkan dengan kita buat sikit, Tuhan bagi banyak. Kita berjalan pada dia, dia berlari pada kita. Itu makna dia. Dengan sebab kadang-kadang keikhlasan hati kita. Salam Sayyidina Muhammad. Pasal apa orang tadi nilai ibadatnya tinggi? Sebab hati dia. Sebab hati dia. Sebab tu hati tempat pandangan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan nak bagi nilai satu ibadat ikut hati seseorang. Seorang ulama, kita sembahyang, dia sembahyang lah tepi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi nilai sembahyang dia tinggi sebab hati dia. Salam sayyidina Muhammad. Hati dia makna apa? Sebab dia lebih kenal Tuhan daripada kita. Bila lebih kenal Tuhan daripada kita, berarti dia lebih takut kat Tuhan daripada kita. Jadi bila mana kita beribadat dalam keadaan kenal, tak sama kita beribadat dalam keadaan kita tak kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu tingkatkan kualiti kenal. Tingkatkan kualiti kenal. Macam mana kita nak tingkatkan kualiti kenal kita? Melalui majlis ilmu. Semakin kita mengaji, semakin kita tahu tentang Tuhan kita. Tapi setakat mengaji tak cukup. Dia kena tambah dengan amal. Bila kita mengaji, menambah pengetahuan kita tentang Tuhan. Bila kita beramal, menambah kenal kita tentang Tuhan. Sebab amal itu kalau dia bergabung dengan ilmu, maka membuahkan kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang Nabi sebut, man amila ma alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan wariskan kepada dia yang dia tak tahu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Itu dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni dah ilmu kenal Tuhan. Ilmu tu tak diambil daripada mulut guru. Ilmu tu tak diambil daripada mana-mana kitab. Ilmu tu langsung daripada Tuhan. Ilmu tu terus anugerah. Sebab kita kalau Tuhan tak bagi kenal dia, kita tak mungkin kenal dia. Jadi kita kenal Tuhan dengan anugerah dia. Kemudian kita tengok pada bab yang ke-9. Perjalanan menuju syurga.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat yang ke-201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Saya ingat doa ni ialah doa yang paling kita hafal, betul tak? Ni doa orang Islam, doa yang paling orang Islam tahu sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Betul tuan-tuan, kalau kita tak tahu doa apa-apa, doa ni cukup lah. Tak tahu doa apa lah Ustaz, tak tahu doa apa, baca doa ni ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita sibuk sangat, jangan bangkit daripada sembahyang tanpa doa. Macam mana pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Selawat penting, sebab selawat tu cop doa. Lepas tu alhamdulillah rabbil alamin. Doa ni doa yang paling merangkumi sekali. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Macam orang nak pergi, macam kita nak pergi Mekah lah. Ustaz tolong doa kat saya Ustaz. Nak doa apa? Doa yang saya doa kat Ustaz. Saya kata amboi, pakar doa macam tu. Kita nak doa apa? Doa yang Ustaz doa kat Ustaz. Habislah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad merangkumi. Jadi hal inilah yang dimasukkan dengan doa yang merangkumi kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, Tuhan kurnia kepada aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan Tuhan kurniakan kepada aku kebaikan di akhirat. Habis dapat semua lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kebaikan di dunia? Dan apa dia kebaikan di akhirat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebaikan di dunia ialah syurga dunia. Kebaikan di akhirat ialah syurga akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia syurga di akhirat? Syurga yang Allah sedia di akhirat tu. Itulah kebaikan akhirat. Apa pula kebaikan di dunia? Hasanah di dunia, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tu di mana? Di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, siapa yang hati dia tenang, berarti dia dah duduk dalam syurga di dunia. Siapa yang hatinya tak tenang, berarti dia sedang duduk dalam neraka di dunia. Tuhan Maha mengetahui. Sebab tu Tuhan menjadikan kita semua orang Islam membaca doa ni. Ghalibnya orang baca doa ni kalau dia semayang, betul tak? Kalau semayang baca doa lah insya-Allah. Kalau tak semayang lah doa apa saya nak tanya? Zuhur tak semayang, asar tak semayang, maghrib, isyak, subuh tak semayang. Nak doa tu bila? Nak doa apa pula? Tak semayang. Jadi orang tak semayang tu tak doa lah kesimpulannya. Salah Sayyidina Muhammad. Ada tak orang hak menega tak semayang, tengah-tengah duduk menega, Rabbana atina fid dunya, tak ada pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, kalau Tuhan nak bagi hasanah di dunia, dia duduk tang kita jaga hubungan kita dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, duduklah dalam syurga dunia sebelum masuk syurga di akhirat sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat terkandung dalam Qasas 53. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Suratul Rahman. Bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia akan mendapat 2 syurga. Yang pertama syurga dunia, yang kedua syurga akhirat. Takut kat Tuhan menimbulkan ketenangan. Berbeza kita takut dengan lain daripada Tuhan. Takut dekat orang, jiwa ketakut. Takut kepada Allah, menenangkan jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang duduk dalam keredaan Allah, dia tenang. Orang yang duduk dalam kemurkaan Allah, jiwa tak tenang. Duduk dalam maksiat, tak tenang. Duduk dalam taat, tenang. Orang yang duduk dalam maksiat, berarti dia tak takut pada Allah, maka dia buat maksiat. Bila duduk dalam maksiat, jiwa tak akan tenang. Antaranya paling kurang yang kata jiwa tak tenang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita rasa kita hipokrit. Kita rasa kita berpura-pura depan orang. Kita bukan baik pun. Ada dosa yang kita buat belakang orang, yang orang tak tahu pun dosa tu kita buat. Bila pergi masjid, orang nampak kita baik. Bila pergi majlis ilmu, orang nampak macam kita baik. Contohnya, jiwa, mana jiwa kita? Ish, aku ni, kita sendiri petikai kita. Aku ni hipokrit lah. Depan orang aku bagus, depan orang, belakang orang aku tak. Jiwa tak tenang. Tapi bila mana maksiat tu kita tinggal, hak ada tu kita buang, ketika tu tenang mai balik. Tenang tu akan mengambil tempat balik dalam hati kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dapatkan ketenangan jiwa di dunia untuk dapat ketenangan jiwa di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dalam muka surat 54 tu Allah sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan ingat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ingat pada Allah menenangkan jiwa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa kepada Allah menimbulkan huru-hara dalam hati dan jiwa kita. Jadi semua berpusat daripada hati. Tempat pandangan Tuhan melihat seseorang hamba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tempat yang kita nak duduk untuk tenangkan jiwa kita ialah di majlis-majlis ilmu. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis tu, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kita jawab, hilaqud dzikri, halaqah zikrullah. Dan malih-malih ilmu termasuk sebagai halaqah zikrullah. Sebab tu malih ilmu tak perlu pegang tasbih. Malih ilmu hanya perlu mendengar pengajaran yang disampaikan. Walaupun satu hala, sebenarnya dah berlaku 2 hala. Tok guru baca, tok guru mengajar, sebenarnya hati sedang menerima, hati sedang respon, hati kita sedang aktif dengan apa-apa yang disampaikan oleh tok guru pada kita. Dia bukan satu hala, dia 2 hala. Bahkan kata 2 hala ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita semua ada hati.
Hati ni dia berhubung seperti mana kita kontak kawan pakai handset. Cuma mesti handset tu hidup ya. Faham tak? Bila handset tu hidup, soalan Sayyidina Muhammad, jadi kalau Selcom ke, Maxis ke, yang penting handset tu hidup. Dan semua orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu sedang berinteraksi dengan seorang yang lain. Semua pakai hati. Di akhir zaman esok, tentera Imam Mahdi dia tak pakai nar, dia pakai nur. Nar mana apa nar? Api. Nar dan nur tak sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jin Allah cipta daripada nar. Nar pula hak ujung tu, bila api tu menyala, hak ujung tu Allah mencipta iblis dan syaitan. Malaikat Allah cipta daripada nur. Nur lembut, nar panas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentera Imam Mahdi di akhir zaman, mereka menghubung pakai nur. Kemarin dulu saya baca dalam satu page amaran saintis dunia akan menghadapi kiamat internet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia akan menghadapi kiamat internet. Dia buat apa? Pemuka kata tu, dunia akan menghadapi kiamat internet. Cumanya para saintis tak tahu bila hak tu akan berlaku, tapi pasti akan berlaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia kata kalau berlaku, dia bukan terhenti internet ni sehari 2 hari, bertahun-tahun. Agak-agak bila? Tak tahu. Zaman tu yang pastinya, kalau ilmu saya lah, saya tak tahulah. Satu masa esok, bila saat keluarnya Dajjal, waktu tu Dajjal akan berada atas muka bumi selama 40 hari. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hari yang pertama macam setahun, hari yang kedua macam sebulan, hari yang ketiga macam seminggu, hari yang keempat seperti biasa. Macam mana boleh dia macam tu? Jadi dalam internet tersebut disebut, yang saya baca tu, berlaku isu berkaitan dengan satelit. Jadi yang saya tahu, masalah Sayyidina Muhammad, dia benda ni bila mana sehari setahun ke bumi kita ni kan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau hak ni cerah, hak ni gelap, belah kita cerah, balik nu gelap, balik kita gelap, balik nu cerah. Berarti apa? Kalau sehari setahun, berarti hak balik sana malam setahun. Salah Sayyidina Muhammad. Ni fenomena alam ni. Dan fenomena alam ni dia bukan berlaku tanpa sebab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, hari ni orang duk baca tentang pencairan kutub, dan orang duk bercakap tentang kenaikan paras laut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa makna dia? Makna dia satu masa esok darat ni akan semakin sikit, sebab air laut akan naik, sebab asal daripada alam ni laut, asal daripada dunia ini adalah air. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan air tu menyurut, air tu
Untuk menimbulkan dataran, Allah mencipta beku di kutub. Bila Tuhan nak bagi balik dunia ni, air isi di tempat dia, berlaku pencairan. Berarti kita duduk di mana ni? Kita duduk di hujung dunia lah, akhir zaman lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti semua sistem yang berlaku dalam alam ini, semua dia sebab. Dia bukan kebetulan, dia proses. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemarau 4 hari Dajjal duduk ni bukan jadi macam tu ya. Dia satu fenomena. Ada saintis Islam yang kata setahun zaman Dajjal ni cerah belah ni, gelap belah nu. Tuan-tuan bayang, cerah. Tapi tak apalah kalau hak benar belah cerah. Nak tidur tarik tirai je. Tapi hak belah gelap tu tak cerah-cerah. Pergi sekolah malam, pergi kerja malam. Kadang-kadang celaru sebab ini pergi sebelah malam ke sebelah pagi. Kalau gelap, pasal apa? Kata saintis Islam, sebab berlaku fenomena bumi terbalik daripada paksi. Sedangkan bumi ni dia disuluh oleh matahari. Dan bila mana dia terbalik, jadi matahari suluh waktu lah, tak berak, tak pusing. Bila bumi tak pusing, jadi matahari ni dia suluh macam tu lah. Tu jadi cerah belah ni, hak nu gelap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila berlaku macam tu, dah betul dah, bila dah selama ni bila berbetulan dengan satelit, okey lah. Tapi bila melari bila satelit, mana internet? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ini akan berlaku. Waktu tu semua tak boleh pakai lah, semua sistem apa dia panggil, elektromagnetik, semua tak boleh pakai lah. Peluru pandu tak boleh guna. Pistol, senampang, semua automatik, semua tak boleh pakai. Kereta automatik, lempak rumah, tak boleh guna. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu zaman Dajjal, perang pakai pedang balik. Tu balik kita balik asal balik tu. Perang pakai kuda balik. Tu lepas 12 tahun naik kuda tu. Oh, naik kuda rupanya tak reti naik, tak pernah naik peluh. Saya hari tu Sayyidina Muhammad, ada muhibbin, dia kata, Ustaz nak tak apa ni, saya nak main kuda untuk Ustaz naik malam ni. Saya tu payah nak kata tak, sebab orang nak khidmat. Ya, rupanya bukan dia ambil kot tu kuda main daripada Penang tu. Tahu kata daripada Penang ada mereka potong hak nak main malam maulid di Madrasah tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad, potong kereta yang bawa kuda tu. Mereka berhenti semayang. Waktu mereka nak sampai ke darsa, kereta bawa kuda tu masuk. Oh, kereta mereka tak daripada Penang. Jadi bila naik atas kuda tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad rupanya tak pernah naik kuda. Tu pertama kali saya naik kuda. Naik tu peluh bercerau, cuma orang tak nampak malam peluh. Sayyidina Sayyidina Muhammad bila peluh ni naik silap, rasa silap, pasal apalah aku pergi terima naik kuda. Takut jatuh ya Sayyidina Sayyidina Muhammad. Cuma ada satu kawan pesan, Ustaz, kuda kena berdiri tegak. Tu nampak macam kemas tu. Sebenarnya hanya Tuhan Maha mengetahui dalam hati. Tu berasa jauh lah, awak lah jauh sangat ni. Jadi tuan-tuan, zaman tu pakai kuda balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Zaman tu pakai pedang balik. Lepas tu orang kata Yahudi hari ini telah mempersiapkan zaman tu. Mereka dah buat dah, mempersiapkan pedang yang dibuat dari titanium. Dah bersedia semua. Sebab Nabi sebutlah hadis, la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimul yahud. Tidak berlaku kiamat sehingga orang Islam perangi Yahudi. Sehingga Yahudi berada di belakang pokok ke, di belakang batu ke, semua objek itu akan kata ta'al muslim faqtul al-yahudu wara'i, mai bunuh Yahudi belakang aku. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebenarnya semua itu berlaku dengan sebab fenomena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dah terbalik ni, dia nak pusing balik sebab segi logik lah, setiap perkara yang terbalik dan nak mula balik tu dia lambat. Tu jadi hari kedua, hari yang kedua tu dia pusing pelan-pelan jadi seperti sebulan. Hari ketiga tu dah cepat sikit dah, jadi seperti seminggu. Hari keempat tu pulih macam biasa balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka fenomena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita kena mempersiapkan hati kita untuk berdepan dengan situasi-situasi macam tu. Tapi orang Islam tak apa. Orang Islam ada Tuhan, orang Islam ada Allah, tempat kita berpaut. Dan kalau nak tanya apa persediaannya, satu ya, persiapkan hati tempat Allah pandang. Dan terakhir, jadi kita harap akhir sekali kita mendapat kasih Allah. Apabila Allah sudah kasih, ini penutup daripada buku ni. Bila mana Allah kasih, maka pada saat kita nak berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti mana kita baca semalam, maka di sana ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menyuruh kita keluar daripada jasad kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kesimpulannya, masalah Sayyidina Muhammad, inilah hati bila mana dah jadi tempat pandangan Tuhan. Bila Allah pandang kita semua dengan pandangan rahmatnya, maka terbentuklah hati kita seperti mana yang dikehendaki oleh Dia. Maka teruruslah kehidupan kita dengan sebab lurusnya hati kita. Hidup ni dia betul kalau hati kita betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau hati tak betul, maka hidupan kita pun akan jadi gelong, macam kereta yang tayarnya gelong, tak sempurna. Bahkan kalau gelong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kita tak sempat sampai kepada tujuan kehidupan dalam hidup ini, iaitu kita nak mendapat rahmat dan keridhaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terakhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi marilah kita mengharapkan kita semua selalu dipandang dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah kita sempat mengakhirkan 10 tajuk kitab kecil ni. Mudah-mudahan jadi pedoman dan panduan untuk kehidupan kita seharian, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita mengakhiri majlis ni, jadi saya Assalamualaikum Sayyidina Muhammad mengajak kita semua, insya-Allah, untuk yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di akhir zaman ni kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku dalam dunia dan tanah hayat kita ni. Buat persediaan jiwa, buat persediaan hati, baikkan proses pembentukan jiwa, minta pertolongan Tuhan untuk kita jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik, supaya segala rahmat Allah turun
dengan asbab niat kita yang mulia ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan semua bala bencana Allah elakkan dengan kewujudan hati-hati yang dipandang oleh Tuhan, insya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ini kita berada pada hujung bulan 10. Kita akan masuk bulan 11 dan bulan 12 yang tidak menentu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita akan masuk pada tahun depan yang lebih kritikal, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun ia sedang menuju kepada gerbang yang ditunggu oleh umat Islam sebelum berakhirnya dunia ni, iaitu Islam akan jadi cahaya yang akan menyinari balik dunia yang gelap ni, insya-Allah. Bila masuk 2024, genaplah jatuh khilafah Islamiyah di Turki. Tapi Allah janji cukup 100 tahun Islam akan diperbaharukan balik. Jadi kita harap insya-Allah pada saat Islam bangkit balik sebagai sinar pada dunia ni, kita di antara yang terpilih untuk menyertai kafilah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ni, insya-Allah. Mudah-mudahan malih pada hari ini menjadi asbab pada kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab kita buat di masjid namanya Al-Falah. Mana apa Al-Falah? Apa dia? Kejayaan. Kena lah tu, nak buat tak lain. Tapi Allah bagi buat di sini sebab Allah nak tunjuk kepada kita, insya-Allah. Sebab Tuhan tak pernah buat satu tu sia-sia. Selalu Tuhan buat ada mesej dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita harapkan insya-Allah kita semua berjaya di dunia dan kita bakal juga berjaya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya serah balik pada Kak Izzah, insya-Allah. Allah, insya-Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Jalal Asri di atas pengisian yang saya kira cukup berbekas, memberi makna yang lebih hebat sekali terhadap hati kita. Semoga alhamdulillahnya dengan izin Allah dapat kita berjaya mengatakan kitab setebal, walaupun kecil je, setebal 14 satu muka surat, tetapi kesannya cukup orang kata begitu impactful, begitu bermakna sekali kepada hati kita. Semoga kita semua beroleh limpahan ilmu yang bermanfaat, diberi kembangan ilmu yang sebenarnya dapat kita beramal dengannya. Semoga hati kita akan terus dibimbing untuk semakin mengenal Allah SWT. Amin ya Allah. Dan semoga kita beroleh sebagaimana disebutkan oleh Al-Fadhil Tuan sebenarnya hati-hati yang dipandang oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan nak mohon izin daripada Syekh, kita nak teruskan sesi soalan jawab, insya-Allah. Untuk beberapa soalan ini. Tadi kita dah ada soalan-soalan daripada para muslimat. Jadi saya mungkin kalau ada soalan dari pihak muslimin yang tadi tak sempat kalau nak pakai mic pun boleh, kita nak buka sesi soalan jawab secara lisan. Sebab lelaki ni dia berani sikit kan, jadi kita boleh bagi pass mic kalau ada nak tanya terus secara direct kepada Syekh, insya-Allah. Kita boleh pass mic. Jadi Kak Salwa akan kita ada satu soalan di sana supaya lebih adil lah kan, tak adalah soalan daripada muslimat dia. Silakan yang nak bertanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Asli. Tanya sedikit berkenaan dengan satu soalan ni. Kalau kita biasa mendengar berkaitan dengan motivasi dan psikologi kan, kita kena banyak yang cakap tentang kita boleh, kita hebat, kita berjaya dan sebagainya. Tapi di sudut Islam kita kena memandang kita is nobody, tapi semuanya everything is about Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi macam mana kita nak counter balik benda ni Ustaz? Sebabkan benda ni sentiasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Satu, yang kedua berkaitan dengan
kan ada setengah mengatakan kalau bila kita tak boleh nak buat perkara, mungkin kita tak full control dalam diri kita. Sebagai contoh, macam kita tak boleh nak bangun malam, maka kita merasakan kita tak betul-betul menguasai disiplin diri lah, dari segi psikologinya. Tapi kalau kita tengok dari segi tasawuf sana, mungkin ini bukan pilihan Allah, bukan kudrat Allah. Jadi Ustaz bagi penjelasan sikit. Yang kedua tu, soalan kedua. Yang kedua berkaitan dengan kita merasakan kita boleh kawal diri kita ataupun tidak. Maksudnya Soalan pertama, teori. Barat ada teori dia, Islam ada teori dia. Dan banyak teori Barat ni bercanggah dengan Islam. Sebagai contoh, saya pernah ikuti program public speaking yang bagi ceramah tu, dia kata kita kalau nak ceramah depan orang, kita kena anggap semua orang bodoh, kita pandai. Betul ya tak? Orang semua bodoh, kita pandai, barulah kita boleh ceramah dengan baik. Itu salah. Jadi menganggap orang bodoh, kita pandai, tu panggil takabur. Salah. Itu teori yang salah. Lepas tu kita kena macam mana? Kena anggap semua orang pandai, kita yang tak pandai. Dikali dia terbalik. Di mana betulnya? Bila orang semua pandai, apa kita takut? Cakap je lah, orang semua pandai. Kita tak takut salah kita, sebab salah lagi lepas tengok, sebab semua pandai. Faham? Tu teori Islam. Jangan takut cakap. Kalau salah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Okey, itu satu. Jadi salah bila kita kata kita boleh, tu ialah slogan takabur. Dia kena kata Allah yang bagi kita boleh. Sebab tu Islam slogannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu slogan Islam. Bila kita menang, kita kata apa? Allahu Akbar. Kita kata kita menang macam tu ke? Nah, Allahu Akbar. Lepas tu bila kita menang, kita tengok surah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Surah kemenangan. Belakang dia apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila menang, pujilah Allah, katalah astaghfirullah. Sebab menang ni menimbulkan takabur. Jadi settle dengan astaghfirullahalazim. Bukan kami pandai, bukan kami pandai strategi, bukan kami bijak, semua Allah. Itu Islam. Jadi selagi mana kita berpegang pada Islam, jadi kita akan selamat. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh orang yang sebenarnya macam ni, isu berkait dengan qiyamul lail, bangun malam, bagi contoh yang ditimbulkan oleh Ustaz tadi. Tuhan ni dia pilih untuk bangun malam yang terbaik. Orang yang bangun malam pilihan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab waktu tu waktu paling perdana. Sampai Allah puji orang yang kata astaghfirullahalazim pada ketika tu. Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka mengucapkan astaghfirullahalazim. Maknanya ibadat yang terbaik, saat yang terbaik kita nak bermunajat dengan Allah ketika sahur, ketika bangun sebelum subuh berqiyamul lail. Orang yang Allah pilih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang telah selesai dengan Allah sebelum daripada dia tidur. Kalau tidur dalam keadaan berdosa, dia tak akan terpilih. Ataupun ketika siang dia bergelombang dengan dosa, malam dia tak akan dipilih.
Pasal apa berat bangun qiyamul lail? Sebab tak ada pilihan. Pasal apa tak ada pilihan? Usaha kita sendiri untuk kita tak dapat pilihan. Apa dia? Kita sendiri yang mencipta halangan untuk kita tak dipilih oleh Tuhan. Sebab itu sebelum tidur kena sembahyang sunat taubat. Sebelum tidur kena bertaubat. Kalaupun tak sembahyang sunat taubat. Sebab bangun susah tu sebab dosa. Kalau tidak, Nabi tak kata innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya saja yang memberatkan qiyamul lail itu ialah banyaknya dosa. Innama yathqalu qiyamul lail, hanya saja yang memberatkan dosa itu hanya saja innama yathqalu qiyamul lail alaman, ke atas setiap orang yang memberat ia dengan dosa dia. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, bila mana tak ada pilihan Allah, sebabnya kita tak layak, dengan sebab kita sendiri tidak mencipta kelayakan untuk dipilih oleh Tuhan. Soalan yang tulis ni, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan apa ni? Allahumma salli ala sayyidina. Ni ada nak uji-uji ni. Dia dulu ada satu orang tok guru. Tok guru ni dia style, tok guru ni dia bila orang nak doa pada dia, apabila orang minta doa masalah Sayyidina Ahmad, dia tulis doa tu pada kertas macam ni ya. Dia tulis dengan bila orang minta doa masalah Sayyidina Muhammad, bagi kertas, jadi kertas kosong macam ni, dia pun ambil elok, dia tulis tu dia bagi balik, makbul kata dia masalah Sayyidina Muhammad, kertas kosong lah. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, kawan tu kata Tok Guru biar betul, tak tulis apa pun. Akhir-akhir masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru tulis lah dengan elok, bagi kat dia. Lepas berapa orang dia main pula bagi kat Tok Guru kata kosong tadi. Kata Tok Guru, ni tulis dah ni. Faham tak? Jadi hak ni mungkin cadul lah kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bolehkah Tuan Syekh ceritakan lagi secara mendalam siapakah orang soleh sedangkan Nabi Yusuf pernah berdoa pada Allah, matikan aku dalam Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Sedangkan Nabi Yusuf itu Rasulullah, kenapa Nabi Yusuf minta dikumpulkan bersama orang-orang soleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang yang soleh, ada lagi orang yang lebih soleh daripada dia. Setiap orang yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu daripada dia. Maka menggolongkan diri dalam kelompok orang-orang soleh ialah merupakan keutamaan setiap orang yang soleh-soleh. Sebab kita dikira orang soleh seperti mana yang ayat kita baca tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masukkan aku dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa kelompok hamba-hambaku tu? Orang soleh. Sebab orang ni ada dua tempat ya. Kalau orang soleh duduk di Iliyin, kalau tak soleh duduk di Sijjin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sijjin tempat himpun roh orang yang jahat-jahat. Iliyin tempat himpun roh orang yang baik-baik. Jadi minta dikumpulkan bersama dengan orang soleh-soleh sebab tak mau terimpun dengan orang yang jahat-jahat. Jadi kalau kita terimpun dengan orang yang soleh-soleh, golongan Nabi,
golongan rasul-rasul, golongan para awliya, golongan siddiqin, golongan syuhada. Itu secara umum golongan dipanggil golongan salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tasbih yang Syekh pernah bagi masa di rumah Syekh hilang semasa dalam daurah. Siapa pula ni? Saya dah puas cari dan tanya dalam grup WhatsApp. Telah tasbih tu tasbih kesayangan saya sebab pemberian daripada Syekh. Syekh doakan tasbih saya tu Syekh. Amin. InsyaAllah. Dia sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasbih dengan bagi hilang. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena jaga tu. Kalau tutup guru kena jaga macam jaga nyawa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia contoh macam ni. Ada seorang kawan saya, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Nuruddin. Waktu tu Syekh Nuruddin tak terkenal lagi. Dia pergi mana-mana pun orang tak sambut macam hari ni. Dia nak pergi ceramah di Johor. Kawan saya waktu tu dah mengajak di Johor. Ni antara kawan-kawan kami yang jadi anak-anak murid kanan dengan Syekh Nuruddin. Bila Syekh nak pergi ke Johor, masalah Sayyidina Muhammad, dia telefon kawan saya, Ustaz Zul. Dah meninggal pun Ustaz Zul tu. Dia kata, Zul, ana nak pergi Johor, ana nak tidur rumah entah. Kelang kabut lah Zul ni. Syekh nak tidur rumah dia. Hebat dia, sebab dia tahu diri dia siapa. Dia tahu Tok Guru dia siapa. Dia pergi beli cadar baru, dia beli sarung mantel baru untuk jadi hamparan untuk Syekh Nuruddin tidur. Tak layak kita anak murid Tok Guru tidur bekas kita. Tu adab tu, halui. Tak, kalau kita tidur bekas Tok Guru, dapat berkat. Tok Guru dapat apa pada kita? Jadi tu orang panggil, orang disebut dengan tahu diri siapa. Tak apalah. Waktu Syekh Nuruddin dah tidur, nak balik, Syekh Nuruddin bagi RM100. Kata Syekh Nuruddin, ana tahu ente beli baru. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hebat tu akhlak Syekh Nuruddin. Orang beli cadar baru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi duit. Kalau kita alhamdulillah je kan, dia bagi duit. Anak tahu ente beli baru, dia bagi duit. Tapi kawan saya hebat, duit tu dia tak pernah guna. Sebab duit guru bagi mana nak sama. RM100 orang lain bagi dengan RM100 Tok Guru bagi tak sama. Dia jadikan hak tu berkat, RM100 tu berkat. Akhir hidupnya berkat dengan sebab RM100 tu. Kalau belanja, dia berkat bagi korang lah pula. Faham tak? Duit RM100 tu dia bagi kat Cina ke mana kan. Cina tu dapat berkat pun. Jadi disimpan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang dapat yang berharga, khususnya daripada Tok Guru, para ahli ulama, jaga macam jaga nyawa kita. Allahumma salli ala sayyidina. Moga dapat balik insya-Allah. Amin. Macam mana nak nyatakan kepada Allah melalui hati? Apa ni? Macam mana nak nyatakan syukur kepada Allah melalui hati, perbuatan dan percakapan? Percakapan kata alhamdulillah, syukur. Percakapan kata alhamdulillah. Hati mengaku, memperakui nikmat itu nikmat Allah. Perbuatan lahirkan syukur dengan taat. Mata melihat perkara yang baik, telinga dengar yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik, tangan benang pegang benda yang baik. Itu panggil perbuatan. Jadi selagi mana berlaku gabungan cakapan, hati dan perbuatan, tu dia panggil
Orang tu dia panggil hamba yang bersyukur. Kalau kita cakap mulut ya, alhamdulillah, hati tak mengaku, perbuatan tak ada, jadi syukur kita tu kurang. Syukur dia panggil syukur yang naqis, syukur yang kurang nilai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, saya terkadang terlewat bangun untuk tahajud. Mana saya perlu lakukan? Solat 2 rakaat tahajud atau masuk kuliah sebelum subuh? Okey, mengaji wajib, sembahyang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengaji wajib, sembahyang sunat. Mengaji dulu baru sembahyang. Tak sempat lah ustaz, qada. Mengaji tak boleh qada. Walaupun dengar rakaman, dia tak sama dah. Faham tak? Ni kalau kita ngaji live kan, ni soalan ni saya faham ni orang ngaji live ni. Jadi kalau rakam tak sama dah. Kalau rakaman tu bukan majlis. Tapi kalau kita mengaji di mana pun, dalam live tu satu majlis. Maksudnya malaikat melihat malih ilmu ni, dia seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Malaikat sayahin tu yang turun cari malih ilmu dan duk bertindan-tindan sampai ke aras tu, macam ni lepas tengok malih ilmu di dunia ni, seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Jadi kalau kita mengaji 1000 orang, bukan sekat sini, ni berapa orang ni? Berapa orang Midas? 1000. Ni berapa orang, berapa ratus ni? Yang ada 1000 orang. Di mana? Di Melaka ada, di Johor ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Brunei ada, Singapura ada. Besar dah malih ilmu kita. Satu malih ilmu yang besar, perdana. Di mana pun kita duduk, kita dikira duduk satu majlis. Lagi bila mana kita rakam, kita seorang-seorang lah depan rakaman, kan? Jadi walaupun kita duduk di mana, jadi kita duduk satu majlis. Allahumma salli ala sayyidina. Ni rahmat yang Allah bagi di akhir zaman. Allah bagi peluang yang besar untuk duduk dalam malih ilmu. Jadi bila kita tak payah tahajud lagi, pengajian dah mula, ngaji dulu. Lepas tu lagi, kalau masuk waktu subuh kita masih belum solat tahajud, qada lepas sembahyang subuh. Kalau kita qada sebelum masuk waktu zuhur, kita dikira pahalanya seperti kita sembahyang dalam waktu sebelum subuh tadi. Itu besar pahala mengaji daripada, sebab kita kena faham mana utama, wajib dan juga sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, bagaimana cara terbaik untuk menahan rasa dan menanggung rasa dalam hati apabila dihulur salam perkenalan daripada Allah? Apakah persediaan-persediaan yang perlu dilakukan supaya kita mampu dan tak rasa takut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, hati. Hati kita ni kena jadi macam gelas ni, atau macam wadah, mangkuk. Jangan tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam handset, kalau tutup boleh kita nak tempoh dah, tak boleh. Jadi hati ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi terbuka, bersedia untuk menerima bila-bila masa salam perkenalan daripada Tuhan yang Maha Esa. Tapi nak terima pengenalan, salam perkenalan daripada Tuhan ni, dia mesti ada wirid. Tak ada wirid, tak ada warid. Warid tu hak Tuhan bagi, dia nak hantar mayat kita tu. Kita kena ada wirid. Wirid ni apa? Wirid ni yang kita buat istiqomah. Kalau kita tinggal, kita qada. Mungkin kita boleh jadikan solat tahajud sebagai wirid. Kalau
kita boleh buat sembahyang tahajud masalah Sayyidina Muhammad secara konsisten. Tapi tak boleh orang perempuan ada masa tak boleh sembahyang. Carilah amalan yang kita boleh jadikan dia wirid. Sebab itu wirid yang sesuai ialah zikir yang tertentu. Hari ni baca apa? Hari ni baca apa? Hari ni baca apa? Macam ada zikir Imam Ghazali tu, hari ni baca la haula quwata illa billahil aliyil azim. Hari ni baca la ilaha illallah. Jadi kalau zikir hatu tak terpengaruh dengan waktu tak boleh solat. Bila ada wirid, nanti ada warid. Bersedialah buka hati kita untuk menerima warid yang mai daripada Tuhan. Kalau dulu cerita Pak Suyup, dia kata bila mai hak dari Tuhan ni, dia kata tengah duk menoreh getah tu, tengah duk menoreh getah soal Sayyidina Muhammad, bila mai hak dari Tuhan tu, duduk di pudu pokok nangis lah seorang-seorang tengah-tengah kebun getah. Kadang-kadang tengah bawa kereta, ikut masa mana dia mai. Perasaan dengan Tuhan tu, rasa dengan Tuhan tu, dia hantar mai tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu kalau dah rasa, jangan cerita ke orang. Sebab dia rahsia. Rahsia mana boleh cerita? Kalau kita cerita, nanti dia tak bagi lah. Itu adab. Kalau kita simpan, lagi simpan. Benar hak dapat tu simpan. Nak tanya, macam kita simpan rasa, lama-lama jadi apa? Tak tahu? Faham? Ni rasa dengan Tuhan. Rindu ke, cinta ke, apa ke? Kita nak tu ialah bila mana kita tak tahan. Tapi ada orang yang menanggung rasa soal Sayyidina Muhammad, di puncak menahan rasa tu mati. Rindu sangat, mati. Orang yang itulah diistilahkan orang yang dibunuh dengan pedang Allah tu. Perasaan rindu pada Tuhan tu, masalah Sayyidina Muhammad, sampai mati tak tahan rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cerita ke orang macam api tengah duduk menyala, kita ambil ayam habis Jadi simpan dia sebagai rahsia kita dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ungkapan berbunyi, Iblis jika dia tidak mampu membisikkan kejahatan dalam hati manusia, dia akan membisikkan kebaikan kepadanya. Soalan saya, bagaimana untuk kita membezakan bisikan atau lintasan-lintasan yang hadir di hati itu adalah iblis ataupun malaikat? Berjihad dalam bantu Islam di akhir zaman adalah suatu yang suci, namun bagaimana untuk kita mengetahui jihad itu adalah jalan hak ataupun hanya jalan yang batil? Jadi nak bezakan di antara bisikan iblis dan bisikan malaikat ialah dengan nur daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia mesti ada guru yang membimbing, yang menjelas ataupun memberi pencerahan terhadap perkara yang kita tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun boleh nak faham sendiri, bangkit waktu yang orang tak bangkit, pukul 2 hingga 3 pagi, itu sembahyang sunat hajat 2 rakaat, minta penjelasan. Ya Allah, aku tak faham Tuhan, apa makna dia ni? Kita berinteraksi dengan zat yang maha hidup, nanti kita akan faham, dia akan bagi faham. Bila kita sembahyang hajat, berarti kita buka fail. Bila kita buka fail, barulah ada proses.
Kalau kita tak buka fail, siapa nak proses apa? Fail tak ada. Main hajat terhadap isu kita tak faham, nanti kita akan dipahamkan oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Itu pun macam tu, ikut juga kepada kesucian hati. Hati bersih cepat faham, hati tak bersih lambat sikit faham. Dia semua seperti wiper di cermin kereta. Kalau kelabu tak nampak apa. Kalau hilang maka nampak tembus. Kita dapat melihat, kadang-kadang melihat yang gaib seperti melihat yang nyata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, mesti ada ilmu. Jadi hari lepas saya jumpa satu orang, dia kata, ni ustaz, saya nak tanya ustaz ni, apa pandangan ustaz? Orang kata kalau kita dah sampai mentabat sisi Allah, sembahyang tak payah dah. Dia ada macam tu. Ada Sayyidina Muhammad, dia ada makam di sisi Allah, sembahyang tak perlu dah. Pelik tu. Bila dah ada makam di sisi Allah, lagi nak sembahyang. Tu betulnya. Ni tak mau sembahyang pula. Teruk tu. Nampak tak? Tu permainan iblis. Ada makam di situ, tak payah sembahyang lah. Teruk tu. Orang bila ada makam tu, lagilah nak sembahyang, lagilah nak dekat dengan Tuhan. Mungkin boleh kita faham, ilmu kena ada. Kalau tak ada ilmu, sesat. Yang seterusnya berkenaan dengan jihad. Nak berjihad ni dia kena duduk dalam jamaah. Jihad seorang-seorang tak boleh, tak makan mampu. Semacam sebatang lidi dibanding dengan secekak lidi yang boleh dibuat menyapu. Jihad seorang-seorang memisahkan diri daripada jemaah Islam, no way, tak ada jalan, bohong. Seorang yang berjuang seorang-seorang diri akan diperkotak-katik oleh syaitan. Tapi kalau kita duduklah jemaah, kita akan selamat. Macam mayang seorang-seorang. Bila mayang seorang-seorang, dia akan jadi 3 ke 4, 3 ke 4. Sujud dah, tak sujud lagi apa. Tu mayang seorang-seorang, diperkotak-katik oleh syaitan. Tapi kalau mayang jemaah, walaupun kita tengah-tengah 3 ke 4, tengok ikut imam, betul yang tu, faham? Walaupun kita tengah-tengah jalan tu, dia ragu-ragu, tapi tetap betul, 4 tetap 4. Kalau imam salah pun kena tegur, mana betul tetap akan betul. Tu kalau kita duduk secara berjamaah. Jangan duduk seorang-seorang di akhir zaman. Mesti ada jamaah Islam yang kita kena duduk. Walaupun orang cuba membunuh Masalah ala Sayyidina Muhammad, kepercayaan masyarakat kepada Islam, orang kata politik, kotok lah apa semua, masalah Sayyidina Muhammad, tapi hatulah yang terbaik yang ada, walaupun serba tersangat kurang. Kalau kita keluar daripada jemaah, kita akan jadi seperti masalah Sayyidina Muhammad, kambing yang terpisah daripada kumpulan. Nanti kita akan ditangkap oleh serigala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Seterusnya soalan yang seterusnya, masalah Sayyidina Muhammad. Ada minta ijazah dua ayat yang terakhir daripada surah Taubah, iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca setiap nak tidur malam 11 kali, insya-Allah. Jadi bagi kita sihat zahir, bagi kita lihat, bagi Allah bagi kita sihat ruh kita, Allah bagi kita sihat minda kita, insya-Allah. Jadi tu kekuatan, tu dos yang paling kuat sekali yang saya pernah dapat daripada guru. Tapi tak boleh bagi kat orang. Tuan-tuan ambil, simpan, amal. Kalau nak dapat, kena main sendiri. Ambil kat saya. Hal lain dalam tuan dapat dalam YouTube apa semua tu, dapat amal, boleh bagi kat siapa-siapa. Hak tu yang dia punya protokol dia macam tu. Jadi barangkali saya nak perbaru balik, renew balik yang pernah saya sebut. Laqad ja'akum ni
Kalau kita baca nak tengok, tak tengok 11 kali, walaupun kita tidur lewat, tapi kita macam tidur yang berkualiti. Kalau kita tidur awal salat Sayyidina Muhammad, dia akan bangkit 4 jam akan bangun dah, tak boleh tidur dah. Tidur pun tak seronok dah. Dia macam kita makan dah kenyang, makan lagi dah kenyang, sedap tak? Tak sedap dah. Waktu tu bangkit buat apa? Bangkit baca Quran. Nah, ni bagi kita sihat roh kita. Orang yang amal ni dia tak ada stres, tension tak ada, pressure tak ada, stres tak ada. Laqad ja'akum ni kalau amal. Mail lah macam mana masalah, tak ada tekanan. Kalau kita sakit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama ada Allah bagi sembuh ataupun Allah amal dengan cepat, sebab memberi kesembuhan pada kita. Jadi saya ijazahkan pada yang ada ni, termasuk dalam live ni, amalan tu dia amal oleh semua. Kata qabilna, kami terima ijazah. Jadi buat 40 malam turut-turut, satu pun perempuan yang tak boleh sembahyang pun niat zikir, baca. Jadi nanti kita akan rasa kesan dia. Hari ni teori, dengar, bila amal baru tahu betul. Seperti mana saya kata, insya-Allah. Kemudian ayat murah rezeki yang dibaca 100 kali selepas 10 kali subuh, 10 kali lepas asar, iaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat, 10 kali selepas asar, 10 kali lepas subuh. Jadi siapa-siapa yang amal ni, rezeki dia murah, rezeki dia murah. Salat Sayyidina Muhammad. Dan ada orang dia tak cukup amal 10 kali, lepas waktu setiap malam tu buat semua, kaya. Tok Guru bagi zakat tu ya, dia buat amal selepas sembahyang semua, murah rezeki. Allahu Akbar. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat sarung kasut ada juga no? Doa sarung kasut sebenarnya bukan doa sarung kasut, doa keluar rumah, tapi baca waktu sarung kasut. Jadilah ayat sarung kasut. Jadi nak keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jadi setiap sihir buatan orang dan musibah-musibah sepanjang perjalanan, Allah elakkan kita. Tapi ingat, waktu lupa baca. Kalau nak jatuh, nak berlaku juga, lupa baca. Takutlah saat lupa baca. Jadi keluar rumah tu jadikan satu perangai. Sebenarnya dia ada. Saya pun sama. Saya kalau saya baca ni, saya bukan baca waktu sarung kasut, saya baca waktu kereta dah start dah. Kereta dah start, mula berjalan, dia main bismillahirrahmanirrahim, keluar tu. Di mana kesesuaian kita nak baca, waktu sarung kasut ke, waktu kereta berjalan ke, yang penting kita mula keluar rumah kita baca. Sebab ada juga masalah Sayyidina Muhammad, amalan yang kita biasa buat dalam waktu tertentu, waktu lain tak ingat. Macam tengok doa tu, tak main, kena buat tu pun ingat, bukan main. Ada juga macam tu. Jadi amalkan doa ni, insya-Allah. Sebab doa ni, doa keluar rumah ni Nabi kita yang bagi, Nabi suruh baca. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah amalan selepas solat yang perlu istiqamah selama 40 hari untuk mendapat kejayaan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam saya sebut semalam, baca wirid lepas semayang. Tapi jaga ni wirid ni lepas maghrib, lepas subuh dan selepas asar. Salat Sayyidina Muhammad. Jadi saya ijazahkan amalan tu semalam untuk kita amalkan, insya-Allah. Yang masih belum dapat, ajaztukum, jawab qabilna, insya-Allah. Lepas ni
Mana kita dah ada amalan yang berijazah wirid lepas mayang, yang selama ni kita duduk dengar, kita duduk baca tanpa ijazah. Soalan sedang hari ni kita dah dapat ijazah dia, alhamdulillah. Amalkan insya-Allah. Seperti mana saya sebut semalam, boleh tak kita buat sambil berjalan? Boleh. Tapi lepas pada astaghfirullahalazim 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, apa tu boleh okey, Allah majina minnar 7 kali dua sambil nak pergi kereta, sambil nak pergi kerja, baca. Boleh baca. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal 40 hari kita akan mendapat keselamatan, perlindungan, kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Apakah amalan untuk elakkan hati yang was-was? Jangan was-was. Itu je. Jadi jangan was-was. Jangan ikut hati you. Salah Sayyidina Muhammad, ambil wuduk sampai basah baju-baju habis. Pasal apa tu? Tak sampai apa ni, sampai mandi ni. Salah Sayyidina Muhammad. Ada orang tu tadi wahai, dia ambil ayat wuduk di sungai duk kai tu. Pasal apa kai tu? Takut ayat tu tak mutlak apa? Sungai. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya wah-wah ni jangan wah-wah. Wah-wah jangan wah-wah. Was-was ni akan dimasuki oleh bisikan iblis dan syaitan. Sallallahu. Jangan ikut dia. Islam kita ajak jangan wah-wah. Masa macam kentut, nak ambil wuduk, jangan ambil wuduk. Pasal kadang-kadang kita bukan kentut pun, dia tarik sikit bulu tu. Dia tarik sikit bulu belakang tu, rasa macam kentut. Tak kentut pun, saja dia buat, dia bagi wah-wah. Tapi kalau dah bunyi, nak wah apa lagi? Kalau dah bunyi tak wah dah lah, ambil wuduk lah. Yang kedua, bunyi. Yang kedua, selain lepas bunyi, mengembak. Kalau dah mengembak tu tak wah lah. Tapi kalau berasa, tak perlu was-was. Sama juga masalah Sayyidina Muhammad, kita dah ada wuduk. Lepas tu kita kata, tadi dah ambil wuduk dah, ada wuduk ke tau? Kira ada wuduk. Jangan duk kata tak ada wuduk. Dengan syarat tadi ambil wuduk lah. Jangan tadi tak ambil wuduk, tiba-tiba nak kata ada wuduk, tak boleh lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan wah-wah. Kalau kita tak wah-was, berarti kita telah berjaya melepasi tipu daya syaitan. Sebab syaitan nak tipu kita melalui was-was. Al-waswasu minasyaitan. Was-was daripada syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insyaAllah saya serah balik kepada Kak Zizah insyaAllah. Alhamdulillah. Mohon kita ucapkan kepada Guru Syekh atas penanganan Irfan Riba yang diharap dapatlah menjawab persoalan-persoalan yang meresahkan hati para pendidik sekalian. Baiklah, sebelum menutup acara, sebagaimana yang kita janjikan sebentar tadi, kita ada satu acara yang sepatutnya surprise lah kan. Ada satu acara surprise, iaitu penyampaian hadiah untuk kategori yang dah pun saya beritahu awal-awal sebelum bermulanya daurah tempoh hari. Jadi saya nak memohon Al-Fadhil Tuan Guru untuk menyampaikan hadiah kepada para peserta yang bertuah pada hari ini yang akan menerima hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh pihak DARSA. Jadi untuk kategori yang pertama, iaitu kategori Muhyiddin pertama yang berdaftar secara online, ya, dan hadiah ini jatuh kepada pihak muslimat, iaitu saya ingin mempersilakan Puan Suraya Hani. Tanya diucapkan yang mula-mula sekali berdaftar, dapat link terus daftar kita orang. Itu terluja sekali. Jadi tahniah diucapkan kepada Puan Suraya Hani. Puan Suraya Hani ini berada dalam grup Infak Masjid Dasar 1.